Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du, para jemaah, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimah yang saya kasihi, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan keizinan dan juga dengan rahmatnya, dapat sama-sama kita bertemu sekali lagi pada hari Khamis untuk sama-sama kita mengambil istifadah dan juga manfaat dalam ruang yang insya-Allah ringkas ini, untuk sama-sama kita mencedok hikmah-hikmah dan juga pesanan-pesanan daripada kata-kata para ulama kita berkenaan dengan akhlak. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, akan saya bacakan sebuah hikmah daripada karangan yang telah diturunkan kepada kita secara warisan, iaitu karangan Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala yang wafat pada tahun ke-505 Hijrah, berkenaan dengan panduan amalan harian yang dinamakan sebagai Bidayatul Hidayah, permulaan bagi jalan hidayah, sebagai panduan dan juga sebagai bimbingan bagi kuliah zuhur setiap hari Khamis, khususnya di dalam mencernakan pembangunan akhlak kita insya-Allah. Jadi pada hari ini bermulalah pembacaan kitab Bidayatul Hidayah setelah 2 minggu yang lepas telah saya kongsikan secara permulaan bagaimana akhlak, tingkah laku itu penting di dalam Islam, bagaimana akhlak itu dipandang sangat-sangat tinggi nilainya di dalam Islam, dan sehinggakan akhlak merupakan intisari dan juga dasar daripada agama Islam itu sendiri. Baiklah, saya mulakan dengan pembacaan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, kata Imam Al-Ghazali, semoga Allah memberi rahmat kepadanya dan memanfaatkan ilmu-ilmunya. Dengan nama Allah yang sangat pemurah lagi sangat mengasihi, segala puji bagi Allah sebenar-benar pujian, selawat dan salam tercurah kepada sebaik-baik makhluknya, penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga dan para sahabatnya dan pengikut-pengikutnya. Baiklah tuan-tuan, setiap mukaddimah, setiap permulaan, sama ada di dalam kitab, khususnya kitab agama ataupun ucapan-ucapan, kita lihat tidak boleh dan tak boleh kita mestilah mulakan dengan hamdalah, iaitu puji-pujian bagi Allah Subhanahu wa taala dan selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tak secara langsung akhlak dan juga adab yang pertama diajarkan oleh Imam Ghazali di sini adalah mulakan awal bicara kalam kita dengan hamdalah dan juga bismillahirrahmanirrahim. Dipetik daripada sebuah hadis di mana di dalam Sahih Ibn Hibban, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kullu amrin dhibalin lam yubda fihi bihamdillah fahuwa aqta' ataupun aqta' atau kama qala, yang bermaksud setiap perkara ini di mana perkara itu, urusan itu merupakan kepentingan bagi kamu, hendaklah dimulakan, diawalikan dengan perkataan alhamdulillah. Kalaulah tak ada alhamdulillah, kata Nabi, maka ia terputus. Apa maksud terputus? Terputus tu maksudnya terputus keberkatan di dalam urusan yang kita nak lakukan. Di dalam riwayat yang lain Nabi katakan, setiap perkara urusan yang kamu nak lakukan tak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, maka akan menjadi sia-sia ataupun terputus. Maknanya perkara itu menjadi tidak ada keberkatan di dalamnya, walaupun kita yang amalan yang bakal kita lakukan itu merupakan amalan yang terpuji. Sebagai contoh, kita hendak lakukan solat, ataupun kita nak angkat air sembahyang, walaupun ini tidak menjadi rukun. Angkat wudu tidak menjadi rukun baca bismillahirrahmanirrahim, ini merupakan sunnah. Akan tetapi hilang keberkatannya kalau kita tidak mulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Maka dapatlah pahala. Kalaulah amalan-amalan biasa, mubah, maknanya perkara tu perkara harus, buat boleh, tak buat pun boleh. Contohnya seperti
bangun dari tidur, ataupun seperti makan, kan benda-benda mubah harus kamu nak makan, tak nak makan sudah. Tapi bila kita nak makan, pastikan yang kita makan itu mendapat keberkatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Rezeki itu mendapat rezeki yang berkat, mulailah dengan bismillahirrahmanirrahim. Jadi setiap amalan yang mubah kita lakukan, kalau diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, maka insya-Allah urusan itu menjadi mudah dan juga diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga kalau kita lihat Pak Imam, Pak Khatib pun mulakan dengan alhamdulillah. Dia tak ada terus wahai orang beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada khatib yang mulakan dengan terus secara straightforward. Dia terus pergi kepada konten. Tidak. Sebaliknya, bila khatib naik mimbar, selepas beri salam, perkataan yang mula diucapkan di bibirnya adalah alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih. Dan bermacam-macam lagi. Jadi di dalam muqaddimah, lebih-lebih lagi karangan para ulama kita, mesti kita nampak muqaddimahnya dimulakan dengan nama Allah yang sangat pemurah segala puji. Alhamdulillah. Selawat dan salam tercurah kepada sebaik-baik makhluknya, penghulu Nabi kita Nabi Muhammad SAW, dan juga kepada keluarga dan para sahabatnya dan pengikut-pengikutnya. Begitu juga di dalam adab kita melakukan sesuatu perkara, hendaklah diselangi juga di samping alhamdulillah, bismillah, selawat ke atas Rasulullah SAW. Jadi bila tuan-tuan puan-puan nanti bila balik yang ada kenderaan, motor ataupun kereta, startlah dengan bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma salli ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Terus start engine, insya-Allah diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian bacalah doa kenderaan, subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Makinlah Allah pelihara kamu, insya-Allah. Ya, walaupun perkara itu kita tak nampak sebagai ibadat, tetapi bila kita sertakan dengan alhamdulillah dan selawat, insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan memelihara kita. Dan selawat ke atas Nabi SAW juga merupakan syarat bagi terkabulnya doa seseorang. Pernah Nabi katakan, doa kita ni bila kita doakan sebenarnya dia tersangkut antara langit dan bumi, sehinggalah seseorang itu selawat ke atasku, kata Nabi SAW. Doa mauqufun bainas sama'i wal ard. Doa itu tergantung di antara langit dan bumi, sehinggalah seseorang itu berselawat, barulah doa itu boleh dipersembahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan insya-Allah makbullah doa kita. Ya, hamdalah. Yang kedua, selawat ke atas Nabi SAW. Saya sambung bacaan daripada Imam Al-Ghazali. Ketahuilah wahai saudaraku yang sangat berminat dan mempunyai perhatian dalam mencari ilmu, yang telah menunjukkan cita-cita yang tinggi dan rasa sangat dahaga terhadap ilmu pengetahuan. Seandainya engkau berniat dengan mencari ilmu ini untuk berlumba-lumba dan mendapatkan kemegahan dan terkemuka di kalangan kawan-kawan, dan untuk menarik perhatian orang ramai terhadap dirimu dan menghimpunkan akan kekayaan dunia, maka sebenarnya engkau telah berusaha menghancurkan agamamu dan membinasakan dirimu sendiri dan menjual akhiratmu untuk mendapatkan harta dunia. Maka penjualanmu adalah rugi dan perniagaanmu porak-peranda, dan guru yang mengajarmu itu adalah dikira menolongmu dalam membuat maksiat, dan ia juga akan merasakan kerugian. Ketika ini guru yang mengajarmu itu laksana seorang yang menjual pedang kepada perompak. Jadi permulaan kata-kata nasihat daripada Imam Ghazali kepada kita khususnya adalah kepada orang-orang yang ingin menuntut ilmu agama, khususnya ilmu agama. Jadi dinasihatkan supaya kita perbetulkan niat. Memang benar Nabi sendiri mengatakan setiap amalan, setiap urusan kita itu didasari dengan niat. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amalan, pekerjaan itu dikira dengan niat kamu. Bagaimana kamu niat untuk melakukan pekerjaan itu, itulah Allah Subhanahu Wa Taala akan mengadili dan menghukum. Sekiranya niat kamu tidak baik, maka Allah maha bijaksana, maha mengadili.
Jadi di dalam kita nak menuntut ilmu pengetahuan ini perlu juga pada niat yang bersih, yang sahih, yang murni. Kerana ada juga di dalam dunia ini orang menuntut agama ni tuan-tuan dan puan, mempunyai pelbagai niat yang kadang-kalanya memang kita tak boleh nampak niatnya baik ataupun niatnya buruk, tetapi kita nampak hasil daripada tingkah lakunya, outcome-nya tidak memberi manfaat. Orang tu dah menuntut ilmu bertahun-tahun, berkitab-kitab orang tu baca di depan guru, tetapi akhirnya ilmu itu tidak membawa manfaat bagi dirinya sendiri terutama dan bagi masyarakat. Tidak membawa manfaat. Ini yang dinamakan sebagai ilmu yang sia-sia. Sehingga kan Nabi SAW pun mengajar kita, kalau kita nak doa, doalah dengan doa di mana Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Wahai Tuhan, Engkau aku berlindung daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Aku berlindung denganmu daripada ilmu yang tidak manfaat. Bermaksud ada ilmu-ilmu yang kita kumpulkan, khususnya ilmu-ilmu agama, tetapi ia tidak membawa manfaat kepada diri kita, bahkan makin jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wal a'yadzu billah. Jadi perkara yang pertama dan utama Imam Ghazali memberi nasihat kepada kita adalah supaya cari ilmu itu dalam keadaan niat yang bersih. Dia kata, seandainya engkau berniat mencari ilmu untuk berlumba-lumba atau mendapatkan kemegahan, kalau berlumba-lumba dengan para ulama, contohnya dia menuntut ilmu kerana dia nak dapatkan satu status dalam masyarakat, kan? Kerana secara kebiasaannya di dalam kebanyakan masyarakat, ulama itu dipandang tinggi oleh sesuatu masyarakat dan bangsa. Ulama, orang yang alim ini dipandang tinggi, dihormati, didengari, ada credibility. Jadi mungkin orang tersebut dia nak menuntut agama, nak menuntut ilmu agama supaya dia dapatkan status sedemikian, social status. Jadi orang sedemikian ini tentu sekali niatnya dah salah, menuntut ilmu untuk mendapatkan kemegahan, sanjungan, pujian masyarakat, mendapat tempat dan macam-macam lagi. Dan lebih teruk lagi untuk berlumba-lumba, untuk menandingi, untuk berjidal dengan orang dan sebagainya. Perkara ini telah pun ditegur ataupun diberi amaran keras oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi, bermaksud barang siapa yang menuntut ilmu supaya menandingi para ulama. Ini yang pertama. Yang kedua, ataupun supaya memikat hati-hati manusia. Ini yang kedua. Ataupun Nabi katakan supaya dia nak argue, dia nak masuk dalam jidal, berbahas tentang agama ini dengan orang-orang yang jahil. Maka ketiga-tiga golongan ini Nabi katakan adkhalahullahu an-nar, maka Allah akan masukkan orang-orang tersebut ke dalam api neraka. Wal a'yadzu billah. Jadi yang pertama tadi, supaya nak berlumba-lumba menandingi para ulama. Subhanallah. Ada juga orang-orang yang menuntut ilmu ni, dia nak jadi ulama, kemudian dia nak menandingi para ulama. Bila katakan menandingi, maksudnya ia tidak ada satu sifat humility, tidak ada satu sifat rendah diri di antara para ulama. Jadi bila berlaku sedemikian, maka ketahuilah bahawa orang itu sebenarnya bukan orang alim yang baik. Dia termasuk di dalam ulama su', alim yang jahat. Nabi pun pernah ingatkan kita, nanti ada alim yang jahat, aku lebih takut daripada aku takut Dajjal. Aku takut ke atas kamu orang-orang alim yang jahat. Jadi orang-orang alim yang jahat ini insya-Allah akan kita bahaskan nanti pada page-page yang berikutnya. Jadi Nabi katakan sekali lagi, yang pertama, siapa yang menuntut ilmu supaya menandingi para ulama, nak challenge ilmu, aku lagi bagus dan sebagainya. Yang kedua, untuk memikat ataupun untuk berjidal, untuk berjidal dengan orang-orang yang bodoh, orang-orang yang jahil. Nabi katakan as-sufaha, orang-orang yang bodoh, kerana dia nak manipulasikan dengan ilmunya. Kan berapa banyak terjadi sedemikian, orang yang mungkin dipandang, sebahagian orang pandangnya sebagai guru agama, akan tetapi lama kelamaan dengan status yang dia dapat sebagai guru agama, dia pula menggunakan status tersebut dengan tak baik, dengan melakukan perkara yang buruk terhadap anak-anak muridnya. Ini dah berlaku, dan banyak sekali kita nampak kes-kes bagaimana berlakunya
berlakunya ajaran sesat di tempat-tempat yang memang bukan awam, di tempat-tempat terpencil, kerana mungkin pada awalnya dia mempunyai ilmu-ilmu agama yang bagus, foundationnya bagus, ilmu-ilmu akhlaknya ada, kemudian boleh baca bahasa Arab, boleh baca Al-Quran, boleh mengetahui tentang bab-bab solat, dia boleh bersyarah. Akan tetapi syaitan selalu pandai, syaitan selalu licik di dalam menggoda manusia ini, sehingga kan mungkin dia terlena dengan kepujian yang mereka dapat, sehingga menyesatkan orang, bahkan menjadikan masyarakat lebih buruk lagi. Jadi semua berlaku sampai sekarang. Dan yang ketiga, kerana menuntut ilmu agama ini, kata Nabi, supaya memikat hati manusia, supaya dapat attention. Maksudnya bila dia ada ilmu agama ini, lebih-lebih lagi kalau orang tahu yang dia ni someone yang memang belajar di tempat-tempat yang di iktiraf, maka pada saat itu sekiranya dia ada niat untuk menarik perhatian orang supaya suka kat diri dia, sanjung diri dia, maka dalam masa yang sedemikian, di saat itu alim tersebut telah tersilap langkah kerana niat dia dah terpesong jauh. Walaupun orang kata tu takut-takut kalau dia tidak sedar perbuatan tersebut, niat tersebut ni bakal menjahanamkan dia ke tempat neraka. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, akhirnya tiga-tiga golongan ini Allah masukkan ke dalam api neraka. Jadi Imam Ghazali katakan, ketika ini guru yang mengajarmu, guru yang mengajarnya juga sekongkol juga, kalau guru tersebut ketahui. Sebab itu guru pun kena tahu bagaimana anak-anak muridnya, latar belakangnya. Dia sebenarnya mesti tahu assess, menilai bagaimana tahap anak murid tersebut terhadap satu-satu ilmu agama. Ya tidak, ia dah dinamakan sebagai pembelajaran agama ini seperti di sekolah-sekolah luar, sistem ada kita boleh menilai bagaimana anak murid tu dari sudut kecerdasan intelektual, academic excellence macam mana sebagainya. Di dalam ilmu agama ni pun sebenarnya macam tu. Guru kena tahu bagaimana anak muridnya, levelnya macam mana. Ni peringkat imannya tu boleh tak diajar lagi lebih benda-benda yang mendalam. Kalau gurunya nampak anak murid ini tak betul, maka dia tak boleh ajar benda-benda yang mendalam. Takut-takut dia menyesatkan orang. Maka dia ajar sahaja benda-benda yang basic, fardu ain. Jadi Imam Ghazali kata, ketika ini guru yang mengajarnya itu laksana seorang yang menjual pedang kepada perompak. Dia tahu bahawa seorang itu perompak. Contohnya pekedai, dia tahu orang ni memang kaki perompak dan dia merompak dengan menggunakan senjata. Lalu dia buat bodoh, nak untung. Orang tu datang beli pedang, dia tahu pedang ni dia beli untuk nak merompak, untuk nak membunuh orang. Maka dalam hal semikian, orang yang menjual ini pun mendapat dosa, kerana dia bersubhat, bersekongkol. Itu maksudnya guru yang mengajar orang ini yang menjadi sesat ini pun sama juga ada share di dalam mendapat dosa, dengan syarat gurunya tahulah, gurunya tahu sengaja. Sebagaimana sabda baginda Nabi SAW yang bermaksud siapa yang menolong orang lain melakukan sesuatu maksiat walaupun hanya dengan setengah kalimat, maka orang itu dikira berkongsi di dalam melakukan maksiat tersebut. Siapa yang menolong orang lain melakukan sesuatu maksiat walaupun hanya dengan setengah kalimah, walaupun dia tunjuk, dia mengarahkan sesuatu, dia tunjuk direction. Contohnya dia tahu orang tu nak pergi untuk merompak, jadi dia tanya kepada seseorang itu, dia kata di mana tempat ni, mana tempat kedai sekian-sekian. Dia katakan kedai sekian-sekian. Nanti bila lorong pertama belok kiri. Dia tahu yang orang tu memang kaki perompak. Dia pergi cakap, dia pergi advice, maka orang tu sudah kira sekongkol. Dia pun dapat dosa di dalam melakukan maksiat. Jadi inilah maksud sabda baginda Nabi SAW. Baik, saya sambung. Imam Al-Ghazali berpesan, dan jikalau niatmu di dalam mencari ilmu itu untuk mencari keridaan Allah dan mencari hidayah, bukan semata-mata untuk pandai bercakap, maka hendaklah engkau bergembira
kerana para malaikat telah mengembangkan sayapnya apabila engkau berjalan, dan ikan yang ada di dalam laut semuanya meminta ampun bagimu apabila engkau berjalan. Dalam masa yang sama, kalau kita mempunyai niat yang baik, kata Imam Ghazali, beruntunglah, bergembiralah, kerana inilah yang dimaksudkan oleh sabda baginda Nabi SAW, barang siapa yang menuntut ilmu, dia akan dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala sesaat dia keluar daripada rumahnya. Maknanya para malaikat dengan diutuskan para malaikat untuk menjaganya. Sebagaimana dalam sebuah sabdanya, Nabi SAW telah berpesan, siapa yang menuntut ilmu, para malaikat ini akan mengembangkan sayapnya, menjaga orang tersebut kerana redha terhadap apa yang dia lakukan, apa yang sedang dia usahakan. Kemudian sehingga kan Imam Ghazali katakan, hatta ikan di laut pun beristighfar untuknya. Ini berdasarkan sebuah hadis. Hatta ikan di laut ni, ikan di laut beristighfar untuk orang-orang yang menuntut ilmu agama. Subhanallah. Jadi kita nampak mulut ikan gitu. Dia bertasbih tu kan, mulutnya moncong, macam kata-kata. Sebenarnya dia bertasbih. Dan ikan-ikan di laut ini pun selain bertasbih, dia disuruh, diarah oleh Allah Subhanahu Wa Taala suruh beristighfar kan. Jadi ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa Maas contohnya, kerana si fulan dia selalu pergi menuntut agama. Jadi kalau sepanjang dia menjadi penuntut agama, sepanjang dalam pengajian ataupun dalam masjid, kelas, sepanjang itulah ikan-ikan di laut meminta pengampunan untuk orang tersebut. Subhanallah. Ini satu perkara yang sangat luar biasa. Tetapi sebelum itu, hendaklah engkau ketahui bahawa hidayah itu adalah buah daripada ilmu. Hidayah itu adalah buah daripada ilmu, dan bagi hidayah itu ada bidayah. Baik, dia dah mula Imam Ghazali menerangkan tentang konsep kitab Bidayatul Hidayah, apakah benda permulaan bagi jalan hidayah. Jadi Imam Ghazali katakan, ketahuilah buah bagi ilmu ni. Kita dah belajar banyak-banyak, kita nak hasil. Apa hasilnya? Kita download banyak-banyak, tapi hasilnya apa? Storage kita kalau terabyte ke, kan sekarang gigabyte, sekarang dah terabyte. Berapa banyak ilmu yang kita ambil ni, tapi apakah hasilnya daripada ilmu? Jadi Imam Ghazali mengatakan, hasilnya, buah daripada ilmu pengetahuan adalah mendapat hidayah, petunjuk ataupun bimbingan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, cahaya yang menerangi kegelapan malam. Dan bagi hidayah, mengikut Imam Ghazali, bagi hidayah itu ada bidayah. Setiap hidayah itu mesti ada permulaan. Dia ada introductionnya, dia ada prerequisite, maknanya sebelum kita dapat tu mesti ada benda yang harus kita lakukan. Dan ada pula nihayah, kesudahan. Dan ada zahir, ada pula batinnya. Dan engkau tidak akan sampai kepada nihayatul hidayah, dan engkau tidak akan dapat menyelami batin hidayah, kecuali setelah engkau selesai daripada menyempurnakan segala urusan yang berkenaan dengan zahir hidayah. Tuan-tuan dan puan, banyak sangat term ni, tak apa, insya-Allah saya ringkaskan dan juga saya mudahkan. Jadi menurut Imam Al-Ghazali, ilmu pengetahuan yang kita belajar ni banyak tuan-tuan dan puan, ilmu fiqhnya, contohnya solat, wuduknya macam mana, rukunnya ada 6. Macam mana nak ingat 6? 4 campur 2, 4 basah 2 kering kan? Ada sebahagian orang mengajarkan sedemikian kaedahnya. Kita tahu rukun solat ada 13 mengikut Imam Syafi'i, mengikut mazhab Syafi'i yang mu'tamad. Kita lakukan rukun dengan Fatihahnya jaga, semua komplit, rukun syarat semua komplit. Tetapi mengikut Imam Al-Ghazali, untuk mendapatkan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ada perkara-perkara yang lain juga. Ni perkara-perkara batin. Untuk mendapat sahnya solat kita, kita jaga syarat dan rukun, kan, baru sah solat kita. Tetapi dengan menjaganya syarat dan rukun solat, tidak menjamin kita untuk mendapat makbul. Allah tidak terima solat kita, kerana mungkin bila kita solat baca Fatihah, teringat pula Manchester United kalah 5-3. Contohnya lah, hati tak sedap, adalah fikir macam-macam. Jadi perkara itu membuatkannya tak khusyuk.
Bila dah tak khusyuk, mana mungkin Allah Subhanahu Wa Taala nak terima. Tetapi sah solatnya, solat sah kerana secara zahirnya sah, tapi secara batinnya itu yang perlu diperbaiki. Jadi ada istilah dipanggil sah dan makbul, dua istilah yang berbeza. Jadi bidayatul hidayah ini nak mengajar kita bahawa untuk kita nak mendapat hidayah Allah Subhanahu Wa Taala, hendaklah kita menitik beratkan dua perkara. Yang pertama yang zahir, yang kedua yang batin. Sebenarnya yang zahir ini banyak yang kita mungkin terlepas pandang. Bermula daripada pagi, mengikut Imam Al-Ghazali katakan, bermula daripada pagi bangun tidur lagi, hendaklah kita sentiasa menjaga adab dan akhlak dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia akhlak. Akhlak bukan sesama manusia sahaja. Akhlak dengan Allah. Bagaimana Allah boleh tak terima kita lakukan sedemikian? Apakah hukumnya? Hukum pun akhlak juga. Hukum kita makan, apakah adab kita terhadap Allah bila kita makan ini? Makan boleh asalkan yang halal. Jadi itulah dia punya akhlak kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah aku ini boleh melakukan perkara-perkara, apakah boleh aku ini berkata-kata yang tidak baik kepada rakan aku? Apakah akhlak kita terhadap Allah? Adakah Allah redha? Itu akhlak tu. Walaupun akhlak sesama manusia itu juga sebenarnya akhlak kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi daripada bangun tidur lagi ada terikatnya akhlak kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Adakah patut kita lakukan demikian ataupun tidak patut? Jadi untuk mendapatkan hidayah, bimbingan, hendaklah kita jaga zahirnya. Hendaklah kita jaga zahirnya, barulah kita boleh dapat batinnya. Di dalam kitab ini saya sebutkan, Imam Ghazali katakan, bidayatul hidayah, permulaan jalan menuju hidayah, supaya engkau cuba mengamalkannya pada dirimu dan supaya engkau dapat menguji hatimu. Seandainya engkau dapati hatimu cenderung kepadanya dan nafsumu mahu mengikuti arahannya, dan dia dapat memberikan perhatian yang sewajarnya, maka nanti engkau akan sampai kepada nihayatul hidayah, maknanya penghujung hidayah. Penghujung hidayah ini adalah bimbingan Allah Subhanahu Wa Taala yang terus sampai kepada hati kita. Jadi bidayatul hidayah ni perkara-perkara yang menjadi zahir, menjadi zahir kita. Bila zahir kita pelihara, maka insya-Allah nanti akan diikuti pula perkara-perkara yang batin. Begitu juga dia saling melengkapi antara satu sama lain. Jadi Imam Ghazali kata, kalau kamu dapat menjaga hatimu, cenderung kepadanya dan nafsumu mengikuti arahannya, insya-Allah engkau akan mendapat nihayatul hidayah. Jadi kalau setiap perkara yang kita lakukan secara zahir ini, nak makan dengan tangan kanan, nak makan baca bismillahirrahmanirrahim, semuanya adab-adab, akhlak-akhlak. Ini maksudnya kalau zahirnya kamu boleh tundukkan hati kamu untuk ikut adab-adab yang telah diterangkan oleh Allah dan Rasulnya, maka insya-Allah akhir sekali Allah akan memberikan lebih. Allah akan memberikan nihayatul hidayah. Kamu akan mencapai satu perkara yang dinamakan sebagai penghujung bagi mendapat bimbingan, nihayatul hidayah. Hingga engkau mampu mengharungi lautan ilmu yang luas itu. Tetapi jikalau engkau mendapati hatimu tidak memberi perhatian kepadanya dan nafsumu suka berlambat-lambat dalam melaksanakan perintahnya, maka ketahuilah bahawa kecenderunganmu dalam menuntut ilmu sebenarnya hanya tunduk kepada perintah syaitan yang terkutuk, yang mahu menipu engkau dengan bermacam-macam tipu helahnya, sehingga engkau akan terjerumus ke dalam jurang kecelakaan. Jadi kita tahu bahawa musuh kita yang utama daripada zaman Nabi Adam lagi adalah iblis dan juga syaitan, kucu-kucunya. Dan iblis dan syaitan ini, mereka dah hidup lagi lama daripada kita, dan of course mereka lebih kreatif di dalam cara untuk memikat, untuk memesongkan hati kita ini. Jadi macam-macam perkara yang telah dilakukan, mereka dah cuba, dah trial and error. Mereka pun ada error, tapi mereka cuba. Dan mestilah orang-orang yang digodanya itu berbeza-beza mengikut darjat iman dan juga tahap-tahapnya. Ya, ada orang diuji, digoda dengan kelalaian, kemalasan dalam solat. Ada juga bila dia dah rajin sangat solat,
maka syaitan ujinya ataupun menggodanya dengan cara yang lain, dengan menanamkan hatinya rasa-rasa bibit rasa onjuk, itu rasa megah, rasa bangga diri, ajab binafsik, maknanya rasa satu takjub dengan dirinya sendiri. Maka ini semuanya datang daripada syaitan. Tak terlepas juga kepada para pelajar agama, para guru-guru agama, para asatizah, semuanya tak terlepas kerana dinamakan manusia. Di situlah akan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, digoda oleh syaitan-syaitan. Cumanya kebiasaan orang-orang yang dah belajar agama ini, ujiannya itu coraknya berbeza sedikit dengan orang-orang yang mungkin tiada perpelajaran agama. Orang yang berpelajaran agama mungkin akan diuji, dibisikkan ke dalam hatinya, tengok engkau dah belajar lama, engkau tahu, kau lebih tahu daripada dia siapa? Mungkin dia ada rasa riak. Dan kadang-kadang terkeluar melalui perbincangan-perbincangan yang namakan kononnya perbincangan ilmu dekat Facebook, tetapi akhirnya syaitan berani untuk memecah belahkan hati manusia. Akhirnya perbincangan yang dinamakan perbincangan ilmu, nak kritik dan sebagainya, jadi sebagai wadah untuk berperang, bertikam lidah. Keluarlah hadis sana, keluarlah hadis sini, keluar ayat Quran macam-macam lagi, dan tidak membawa manfaat sedikit pun daripada perbincangan tersebut. Inilah tipu hela syaitan. Bagus kalau kita baca sebuah karangan yang dikarang oleh Ibn Qayyim Al-Jauziyah iaitu Talbis Iblis, cara iblis menggoda, tipu dayanya, menggoda para anak Adam. Jadi Imam Al-Ghazali mengatakan kalau engkau hadapi hatimu tidak memberi perhatian kepadanya, maknanya kepada perkara-perkara kecil ni, adab-adab ni, daripada bangun tidur kita ambil sambil lewa, tahu kita lakukan yang wajib semayang, tapi kita tak ambil benda-benda yang kecil ni, maka ketahuilah sebenarnya syaitan, kamu telah tunduk kepada perintah syaitan yang terkutuk, yang mahu menipu engkau dengan bermacam-macam tipu helahnya, sehingga engkau akan terjerumus ke dalam jurang kecelakaan. Syaitan sebenarnya bermaksud supaya engkau melakukan kejahatan padahal engkau mengira bahawa engkau telah berbuat kebaikan. Maka dengan itu syaitan telah berjaya memperdayakan engkau, dan ia telah berjaya mengumpulkan engkau bersama-sama dengan golongan yang disebutkan di dalam ayat yang berbunyi nanti. yang maksudnya, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mahukah kamu akan aku khabarkan dengan orang yang sebenarnya mendapat kerugian di dalam usaha mereka, iaitu orang yang telah mensia-siakan perbuatan mereka dalam kehidupan dunia ini, sedangkan mereka menyangka bahawa mereka telah berbuat baik. Maksudnya apa? Ada satu, at one point of time, kita sangka kita melakukan benda yang baik, sebenarnya itu adalah tipu helah syaitan. Itu adalah tipu helah syaitan. Sebab itu lazimilah kata-kata para ulama selalu nasihatkan kepada kita, mestilah kita ada wirid-wirid untuk kita menjaga daripada bisikan-bisikan syaitan yang kejam lagi terkutuk ini, supaya amalan yang kita lakukan yang baik ini akan sentiasa dipelihara hati kita daripada digoda dan ditercemar daripada bisikan-bisikan hawa nafsu dan juga syaitan. InsyaAllah kita sambung pada minggu hadapan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.